wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara dan saudari kerana menonton. Saya doakan saudara dan saudari sentiasa dalam keadaan sihat. InsyaAllah InsyaAllah kita akan sambung lagi perintah kawalan pergerakan kita ni sehingga 28 April lah. Jadi hari ini saya Husaini Suhaimi, saya akan berkongsi dengan saudara dan saudari mengenai topik penjagaan diri, self care. Okey. Apabila kita bercakap mengenai penjagaan diri, biasanya kita akan bercakap mengenai makan makanan yang seimbang, mesti seimbangkan masa bekerja, masa berkeluarga, okey, dan macam-macam lagi lah. Okey, dan hari ini saya ingin berkongsi tentang penjagaan diri. Kita boleh bahagikan penjagaan diri kita ni kepada 4 perkara. Yang pertama, penjagaan diri secara fizikal. Yang kedua, penjagaan diri secara emosional. Dan yang ketiga, penjagaan diri secara sosial. Dan yang keempat, penjagaan diri secara spiritual ataupun kerohanian. Okey. Okey, bila kita bercakap mengenai penjagaan diri secara fizikal, kita boleh bagi aktiviti-aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan. Contohnya, untuk menjaga penjagaan diri fizikal, kita mesti dapatkan tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 8 jam satu hari, dan kita mesti dapatkan rehat yang cukup. Sekurang-kurangnya kita ambil nap 15 minit pada waktu zuhur, macam itulah, sebelum zuhur. Kemudian kita mesti makan makanan yang seimbang, kekalkan kita buat rutin physical aktiviti fizikal macam 30 minit exercise. Hari ni saya baru lepas buat cardio 30 minit. Okay, nampak mengah sikit. Dan kalau yang stres, kita boleh buat physical release. Okay, untuk jaga kita jaga penjagaan fizikal, kesihatan fizikal dia. Okey. Yang kedua adalah kita buat penjagaan emosional. Okey, penjagaan emosional ni kita kena ada kemahiran macam seperti kemahiran mengurus stres, kemahiran mengurus tekanan ataupun stress management. Kemudian kita kena ada emotional maturity, iaitu kematangan emosi. Dan selain daripada itu, kita kena juga tanamkan sifat-sifat untuk kekalkan emosi kita. Kita tanamkan sifat-sifat yang murni lah, macam kita saling memberi maaf, bermaafan. Kemudian kita saling menyebarkan kebaikan. Kalau ada sesuatu perkara yang berlaku, kita cari kebaikan, kita cari hikmah. Okey. Seterusnya kita kena ada keberanian ataupun kesabaran lah untuk kita mengekalkan kesihatan emosi kita. Okey. Yang ketiga, kita ada kemahiran sosial. Penjagaan diri secara sosial. Okey. Sebagai manusia, sebagai insan, kita tak lepas untuk kita berkomunikasi, bersosial dengan orang lain. Okey. Jadi macam mana kita nak kekalkan kesihatan sosial kita? Kita boleh letakkan boundaries ataupun kita boleh letakkan sempadan. Maksudnya ada sempadan sosial yang kita tak ganggu orang dan orang tak ganggu kita. Okey, kita tak membawang orang dan orang tak membawang kita lah. Okey, ada sempadan sosial yang kita tetapkan. Okay. Yang kedua, kita kena ada support system. Support system ni maksudnya kita tengok ini diri kita, lingkungan kita yang terdekat, adakah kita cukup daripada diri, adakah support system dari segi keluarga kita cukup. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita boleh luahkan kepada ahli keluarga, ataupun kita ada rakan-rakan yang terdekat, dan seterusnya lah. Okey. Seterusnya tu maksudnya kita ada support system dari segi komuniti, masyarakat. Okey. Dan seterusnya kita kena ada komunikasi, kemahiran berkomunikasi. Okey, berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan saudara mara, berkomunikasi dengan rakan-rakan. Okey. Dan bila kita ada masalah, kita mesti accept. Okey, contohnya kita tahu kita ada masalah dari sudut kita berasa tertekan dengan keadaan semasa, dengan sosial, dengan keadaan semasa lah, kita tertekan dengan kita tak dapat kawal kita punya kemahiran sosial kita tu, menyebabkan kita tertekan.
menyebabkan kita jadi social phobia ataupun sebagainya, jangan tunggu, terus dapatkan bantuan daripada profesional. Okey. Dan yang terakhir, dari segi penjagaan spiritual, penjagaan rohani. Penjagaan rohani ni apa yang kita boleh buat bagi orang Islam? Kita boleh solat, zikir, baca Al-Quran, tazkirah, berusrah. Bagi non-Muslim kita boleh buat meditasi, yoga ataupun sebagainya lah. Okey, ada juga setengah orang yang dia akan kembali pada alam. Kita pergi ke tengok natural, tengok persekitaran, tengok berkebun, tengok hijauan, okey. Dan itu salah satu daripada kita nak jaga kita punya kesihatan spiritual. Okey. Ada masa juga untuk kesihatan spiritual, kesihatan rohani, kita ambil masa untuk berkhalwah, untuk bersendirian, untuk kita bermuhasabah, untuk kita tengok balik, buat refleksi diri. Okey. Itu antara 4 penjagaan diri yang saya ingin kongsi dengan saudara dan saudari lah. Okey. So dalam tempoh PKP ni, pastikan keseimbangan kesihatan kita tu seimbang antara keempat-empat perkara tadi, dari sudut kesihatan fizikal, kesihatan emosi, kesihatan sosial dan kesihatan spiritual, kita mesti seimbangkan. Okey, apabila tiada ataupun tak ada keseimbangan, itu akan menyebabkan kita punya life akan sedikit terganggu lah. Okey, saya harap saudara dan saudari dapat sesuatu daripada video saya kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share. Okey, bye.